Dan sudah tentu kita nak melihat apa yang dibincangkan di WEF. Editor Niaga Awani Najib Arif dan juga Ketua Pengarang Astro Awani Ashwa Ismail ada perinciannya. Niaga Awani untuk jam ini kita berikan tumpuan sekali lagi di World Economic Forum WEF 2022. Pelbagai isu diangkat, isu ekonomi dan juga krisis melanda negara dan juga global pada ketika ini, terutamanya isu kos sara hidup. Namun ada juga sesi yang mengangkat isu krisis kepercayaan. Ini amat penting sekali kerana ia berlaku di setiap negara di peringkat global, di pelbagai peringkat kerajaan, di peringkat corporate, di peringkat perbankan dan sebagainya. Ketua Pengarang Astro Awani Ashwa Ismail sempat menghadiri sesi ini. Kita bawakan individunya. Ashwa sempat hadir. Saya tengok online sesi tersebut kerana kita masa tu ada interview lain. Sangat menarik. Kalau kita dengar krisis kepercayaan ini berlaku di pelbagai peringkat, di peringkat global pula. Boleh kongsi? Dia kenapa ia satu perkara yang signifikan? Kerana jika kita perhatikan kepada krisis kepercayaan atau krisis keyakinan ini juga mengundang risiko terhadap industri perniagaan, keusahawanan dan industri perbankan. Sebagai contoh, kenapa signifikan kita berada di tengah ini, Najib? Di hadapan Blockchain Hub of Davos 2022 ini adalah salah satu daripada manifestasi bermulanya blockchain, bermulanya antaranya seperti cryptocurrency. Antara manifestasi kepada ketidakpercayaan atau ketidakyakinan terhadap sistem sedia ada. Dan itu menjadi cabaran. Dan ketika ini apabila ia semakin evolve, semakin berubah, dia memerlukan satu seakan harmonize. Dia perlu diharmonikan. Sistem sedia ada dan juga sistem yang di luar daripada kerangka normal. Ini yang dilihat sebagai cabaran kepada bank-bank pusat di seluruh dunia yang cuba mengadaptasi kepada perbankan digital serta cryptocurrency sebagai contohnya. Ya. Itu yang sangat menarik, pertembungan kedua-dua sistem ini, bagaimana untuk mengharmonikan. Kerana hari ini saja ketika kita nak buat rakaman ini apa dikatakan oleh Presiden ECB sendiri, Christine Lagarde, yang mengatakan bahawa ini soal cryptocurrency. Beliau katakan it's worth nothing. Ya. Orang ramai perlu diberitahu bahawa ini adalah risiko besar, mereka labur dan sebagainya. Ini daripada seorang yang memimpin Bank Pusat Eropah. Ini adalah maksud pertembungan yang kita lihat. ECB dan juga bagaimana idea-idea blockchain dan sebagainya berlaku pertembungan. Bagaimana mengharmonikan perkara ini? Bila wujudnya pertembungan, kita lihat ada menurut seorang pakar, apabila kita berada dalam sebuah sesi dan pakar-pakar cuba melontarkan pandangan mereka mengenai apa punca masalah dan bagaimana untuk merapatkan gap yang ada, kefahaman. Satu, untuk mempertahankan kuasa atau retain the power dalam sistem sedia ada. Dan kedua adalah mengenai ketidakpercayaan kepada bukan sahaja sistem tapi kepada sumber, kepada source. Ia bukan mengenai bank tetapi ia mengenai mata wang sebagai contoh. Dan itu yang didiskusikan. Dan Profesor Wardrop, ketika saya bertemu dengan Profesor Wardrop, salah seorang pakar yang melihat sektor keuangan alternatif. Pandangan ini menarik untuk kita merapatkan jurang itu kerana Malaysia harus mempelajari, kita sedang bertatih perlahan-lahan untuk mengadaptasi kepada perubahan ini dan kita faham wujudnya jurang ini. Mungkin Najib dapat memberi gambaran kepada penonton Niaga Awani. Okay. Apa yang kita ada temu bual tersebut yang telah pun dilakukan dalam pertemuan yang sangat singkat dalam 10 minit. Tapi sangat penuh kalau kita boleh bawakan sedikit perinciannya kerana apa yang disentuh oleh Profesor Wardrop ini iaitu berkaitan dengan bagaimana keharmonian ini setidaknya perlu langkah pertama itu diambil supaya boleh dilaksanakan. Mungkinlah berbeza ekonomi, berbeza latar dan sebagainya, tapi boleh dilaksanakan untuk bergerak ke hadapan. Kita dengarkan. Well, I think a combination of geopolitical tensions combined with responses in terms of COVID have raised questions of trust in many minds, citizenry around the world with respect to their governments and other centralized institutions. So the challenge today is really centralized sources of trust like traditional institutions. How do they retain trust in a system globally that's changing around them? Because many individuals are drawn towards what we call highly decentralized autonomous systems where we're trusting technology systems as a source of trust for how we transact our payments or how we store our money or how we vote or how we protect our information.
And that's really the challenge, is that you have in this contested space that's emerging, highly decentralized technology-based systems versus the traditional forms of highly centralized authority or institutional systems. How is this going to play out over the course of the next 5 years is a really big question, because we're in a period of significant socioeconomic change. So what is the relevance of those centralized systems as we move forward in a changed environment? I think you're going to see coexistence, because I think it's very difficult. I mean, we're here at the World Economic Forum, and really one of the themes that's emerging here is a theme of deglobalization. And this theme of deglobalization reflects the fact that we have spheres of influence emerging that are distinct. Maybe there's 3 of them, maybe there's 4 of them. They tend to be regional, but they tend to be underpinned by, perhaps political ideology, right? And in that kind of fragmented world, I think you're going to see a place for, let's call it, private transferable stores of value, or private currency, or private monetary money systems that cut across those spheres, that within those spheres may have very distinct government-backed systems that aren't easily interoperable with each other on their own. So you may see layered systems where you will see that coexistence of private monetary systems, or money systems, better put, with the fiat money systems, even if they're in a cryptographic form. Itu sedikit apa dapatan yang kami bawakan dari Profesor Wardrop sendiri. Ini cukup penting sekali, Ashwan. Di peringkat tempatan, sebagai contoh, penggunaan digital currency di peringkat bank pusat, CBDC ini pernah dibincangkan ataupun dikaji melalui projek Dunbar beberapa negara dan sebagainya. Tapi banyak negara dah keluar statement lah, mengatakan bahawa mungkin belum masanya lagi, melihat kepada sistem sedia ada sudah cukup untuk menampung transaksi dan sebagainya. Persoalannya, idea ini pelaksanaan di masa hadapan, mungkin berdasarkan dengan sesi tersebut, tumpuan untuk Malaysia sendiri, langkah pertama itu apa? Jika kita perhatikan apa yang maklumat yang telah pun dan serta informasi serta ilmu yang kita dapat dalam Congress Hall semalam, antara lainnya menyentuh tentang pertama sekali memahami apa yang ditawarkan, kerana sedikit sebanyak, contohnya seperti yang kita lihat sekarang ini, blockchain hub ini bercakap tentang cryptocurrency, berapa ramai manusia yang berada di dalamnya. Adakah ini manifestasi tidak yakin, atau cryptocurrency memang tak boleh pakai, satu habuk apa pun tak boleh pakai? So we need to bridge the gap. So in order to understand there is a gap, untuk kita faham adanya gap. Tapi apakah gap itu, dan engagement yang perlu dilakukan, serta kemajuan teknologi itu, kita tidak boleh ke belakang hanya menerima, tetapi juga kita harus mempunyai idea yang baru untuk kita mengadaptasinya. Itu yang ditekankan dalam Kongres Hall semalam. Betul. Fahami terlebih dahulu, lepas tu kita lihatlah langkah ke hadapan. Kalau di peringkat domestik di Malaysia, apa yang boleh kita laksanakan dalam bentuk rasa, strategi dan sebagainya. Itu antara perkara yang menjadi tumpuan. Ada banyak sebenarnya lagi menjadi tumpuan. Ya, tapi kita kena engage. Kena engage dengan ramai players. Betul. Players ni, dia tidak duduk dalam sistem. Mereka akan sentiasa mencabar sistem sedia ada. Dan ini perlu diharmonikan. Kerana sedikit sebanyak, dia akan menjadi lebih niche dan mempunyai kumpulan dan kelompok tersendiri. Dan kelompok itu akan menjadi lebih membesar dan sikit sebanyak itu menjadi sistem kepada mereka. Saya suka topik ini sebab saya yakin rakan tugas kita Ibrahim Sani, dia ada idea dan juga ada argument dia sendiri. Ibrahim pasti mengatakan, no, this is a scam. I'm not sure, but you have to look here, blockchain hub. Ramai manusia di sini. I think there's something that we need to work on. Kita balik nanti, kita akan bincang lebih lanjut dengan Ibrahim Sani dan juga pakar-pakar. Kita perlu melihat trend-trend ini dan bagaimana ia dibentuk ke dalam strategi dan juga dasar bergerak ke hadapan. Okey, itu apa yang kami dapat laporkan untuk Niaga Awani pada pagi ini. Beberapa hari lagi berbaki untuk WEF 2022 ini. Banyak lagi topik yang akan dibincangkan. Semua ini kami akan rangkum masa awal jam 9 pagi di Astro Awani, sehinggalah kami highlight ataupun membawakan segala cerita delegasi Malaysia juga.